halal, kita menjaga makanan. Tapi oleh kerana saya katakan tadi, physical, emotional and spiritual. Antara janji Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak akan menjadi pelupa ataupun nyanyuh kalau kita hafal Al-Quran. Ustaz Termizi tahulah. Ustaz, saya partner Imam hari ini, Imam Tullah pun senyum belakang, betul lah. Alhamdulillah. Sebab itulah kita sebagai umat Islam, lepas jaga makanan untuk fizikal kita kena jaga yang untuk emosi dan spiritual. Sebab Tuhan kata sifat orang Islam itu ialah allazina yatluna kitab Allah. Orang Islam itu sifatnya pertama sekali dia sentiasa baca Quran, sentiasa, bukan kadang-kadang, bukan malam Jumaat baca Yasin, tak, hari-hari baca Quran. Al-Quran ini yang kita panggil mega transformer. Dia transform diri kita daripada sakit dan sehat physically, emotionally and spiritually. Ini terbukti sahabat-sahabat Rasulullah SAW sampai ke tahap mutakhir di dalam perjuangan Islam. Saat zaman Salahuddin Al-Ayyubi, tentera-tentera dia semua mesti tak pernah tinggal solat tahajud, tak pernah tinggal baca Quran. Jadi kita ni setiap hari ada bacaan Quran di masjid. Hari Selasa kita ada grupnya Ustaz, kita ada Ustaz Termizi, belajar Taranum, Ustaz Bona, semua ada. Haji Yusuf pun ada, Haji Yusuf. Hari Haji Yusuf sampai lewat sikit, selalu dia datang sebelum buka masjid. Hari dia lewat sikit. Okey, saya katakan tadi, saya nak cerita sedikit ringkas. Hari ini kita dikejutkan lagi dengan satu lagi kemungkinan wabak, tapi masih lagi endemik lah, iaitu influenza virus. Influenza virus dah popular dulu pun ada sampai sekarang. Dia ada A, B, C. Nama dia lah A, B, C lah. Tapi sifat dia, tanda-tanda dia, cara merebak semua sama. Influenza dia berah airborne. Dia merebak melalui orang bersin, batuk, masuk dalam udara, kita sedut, masuk dalam badan kita. Jadi oleh kerana ada COVID, ada influenza, maka adalah sangat digalakkan untuk kita pakai mask. Terutamanya kalau kita ada simptom batuk, sesemut. Masih lagi kita jaga point of entry. Kemungkinan nak masuk melalui mana? Tangan, mulut, mata, hidung. Ini kena jaga kebersihan. Islam dah tentukan daripada awal. Kita berwuduk, bersih semua celah-celah jari semua, sampai celah-celah kaki, sampai ke gulali. Besok disunat isapkan air ke dalam hidung untuk kita hembuskan semula, untuk kita keluarkan debu-debu yang mungkin terperangkap bersama dengan virus. Tak payah Tuhan suruh untuk diri kita, Tuhan bagi pahala lagi. Tuhan bagi pahala lagi. Buat aja lah yang Tuhan suruh. Sami'na wa ata'na. Apa kata tanda flu ataupun influenza virus? Jadi sama je macam orang lain. Kita mungkin mula-mula rasa tak sedap badan, sakit-sakit pinggang, selera makan berubah, tidak suka, tapi selera untuk isteri tak berubah. Ustaz, ini makanan yang fizikal. Satu. Yang kedua, kita mungkin dapat sakit kepala. Sakit kepala, tak ada masalah lain, tidak ada sakit lain, kepala dia sakit. Kalau memang kita ada gigi rosak ke, telinga sakit, sakit kepala, dia ada penyebab dia. Ini tak ada sebab apa-apa, kepala sakit. Tapi sakit kepala terduit, itu sakit lain. Itu lagi dahsyat sakit tu. Zaman sekarang ni, ekonomi dan berhubung ni, macam-macam penyakit lah. Yang ketiga, kita mula dapat bersin. Hidung tu sumbat, batuk, sakit tekak, demam. Sama je macam nak kena COVID, nak kena dengue, sama je. Cuma ini simptom. Bezanya ialah kalau COVID dia 100% priority dia attack dia terbaru. So kita akan dapat penurunan oksigen yang kurang, seluruh anggota kita akan dapat hypoxia,
dan ini boleh menyebabkan kematian tisu atau sel. Bergantung berapa banyak kematian itu, sehingga boleh menyebabkan kerosakan yang permanen. Lepas tu kita tengok kesian kalau orang yang dalam COVID, nanti dia dapat sakit buah pinggang, dia dapat sakit jantung, dia dapat sakit hati dia dan sebagainya, dan terutamanya paru-paru. Kalau penyakit yang ada sama-sama, Syekh dengan doktor, kita sekarang ada kita ada test kit. Orang semua dah tahu lah tentang untuk COVID kan, kita test ada 2 garisan, confirm lah ada positif. Test kit untuk influenza pun sama, kita test kita punya macam RTK juga, ambil kita punya ingus, sama. Cuma bila kita doktor check, boleh kita hantar ke makmal lah. Tapi kalau tanda denggi, dia ada rashes. Kalau ada yang dulu sekedar ada monkeypox, dia temu blister, belum-belum. Dulu sakit mulut, kuku dan tangan, buat ada blister. Dan spesifiknya di mulut, tapak tangan, tapak kaki. Tapi influenza tak ada. Dia tidak ada rashes, dia tidak ada blister, cuma tandanya sama macam tadi. Apa risiko dia? Kepada orang yang immunocompromised, maksudnya dia punya daya tahan badan dia rendah. Orang yang ada kecil manis, orang yang dah berumur 60 tahun ke atas, ada darah tinggi, mengambil ubat-ubatan tertentu seperti anti-cancer, obat kanser, imuniti akan turun. Orang ini berisiko untuk mendapat second level of infection. Biasanya dekat atas bronkitis saja. Dia akan dapat, kita panggil dia pneumonia. Pneumonia ini adalah jangkitan kuman dalam paru-paru bagian bawah. Kita akan dapat banyak kahak, boleh dapat nanah, dan boleh dapat pleural effusion. Jadi kita punya paru-paru di luar ada satu kantung, kita panggil dia pleura. So in between the pleura ada space. Kalau kita kuman dia masuk ke situ, dia akan menyebabkan air penuh dan akan tekan kita punya paru-paru. Paru-paru menjadi hemorrhage, very dangerous. Ada space operation lah. Itu memang kena pergi hospital, rawatan memang dalam hospital. Dia kena bagi intravenous antibiotik, maksud bagi antibiotik masuk dalam, terus dalam darah, makan tak lupa. Kalau sampai itu, next stage kita panggil dia septicemia. Septicemia ni maknanya kuman itu masuk dalam seluruh badan kita melalui darah. Septicemia itu maknanya kuman dalam darah. Tadi dalam paru-paru aja kan, ini dia terlepas masuk dalam darah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak kita lihat khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tuhan masih protect kita di brain, because this is the most important organ or structure in our body, otak. Dekat otak kita ada satu sistem namanya blood brain barrier, BBB, blood brain barrier. Kuman tak boleh masuk. Hebat tak Tuhan? Hebat kan? Dia ada sistem seperti firewall. Dia ada firewall. Macam komputer orang nak hack, ada firewall. Kuman nak hack masuk brain, no way. Unless, kecuali apabila telah berlaku kerosakan kepada sistem blood brain barrier. Macam sistem boleh rosak kalau dia selalu kena hack. Very often you get an infection. Slowly dia ada 2-3 area lemah, so kuman dia masuk. So maknanya kita kena jagalah diri kita jangan sampai tahap septicemia, cross the brain, yang itu masih lagi ada harapan kalau di hospital, karena setakat ini kita mempunyai teknologi untuk memasukkan obat di dalam sistem otak kita. Kita panggil dia spinal fluid, cairan otak. Masukkan dia, kalau terlepas, sini ada satu lagi lapisan yang boleh bunuh kuman. Itu macam saya katakan tadi, Allah SWT dia bagi buka hijab
setahun daripada saintis. Carilah ayat Islam ada, Islam ada. Tuhan bagi dia, oh nak merawat ni macam ni. Tetapi kita tak boleh berbangga diri sebab ilmu Tuhan bagi sangat sedikit. Mama putih tu benarnya ilmiah qalilah. Aku tak akan bagi kepada kamu mereka sedikit. So kalau ada doktor-doktor yang sombong-sombong tu, ustaz dia lempang dia lah. Sebab tak ada, dia ilmu tak mana. Sebab tu saya kata kita sharing. Sebab saya suka kalau kita bersharing antara profesional dengan ulama-ulama. Satu ketika dulu saya duduk dalam majlis perundingan Islam. Saya ceritalah siapa menteri masa tu Zaid Hamidi. Dia kata kita nak profesional dekat ulama dan nak ulama dan profesional. Satu tagline sangat bagus. Sebab bila kita berjalan seiringan, so kita tidak ada kecelaruan. Tak adalah ustaz cakap macam ni, pakar perubatan cakap macam ni, isu misalnya isu vaksin kan. Memang kita tidak sharing, kita kena share. Dan kita akan sampai kepada satu matlamat untuk melindungi diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Sebab makasih agama itu, tujuan agama itu untuk menjaga nyawa, untuk menjaga nyawa. Ini utama. Nak menjaga nyawa, dia ada step. Sebab itu dalam agama Islam kita, baca surah Al-Baqarah ayat 195, janganlah kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Very gentle. Apa-apa yang merosakkan diri, hisap rokok, ambil ubin, minum arak, merempit, homoseksual, ataupun sharing panas, itu semua merosakkan diri. Semua hukumnya berdosa. Sebab saya kata itu, lagi banyak lagi penyakit-penyakit lain yang akan timbul. Itu kalau cerita, insyaAllah lah, kalau ada peluang umur panjang, kita sharing lagi pula penyakit yang berkaitan dengan behavior tadi Okay. Tadi saya kata tentang influenza A. Sebenarnya influenza ni pun telah ada vaksin. Ada vaksin. Tapi malangnya bukan malang lah. Vaksin ini kita kena ambil hampir setiap tahun. Kerana the different strain of virus. Walaupun dia flu, tapi dia lain-lain. Sebab itu kalau kita misalnya nak pergi umrah, haji, kadang akan ambil patient flu kan. Dia memokal, dia memang wajib lah. Lepas tu dia suruh ambil lagi untuk flu. Terutamanya bila dulu berlaku MERS-CoV. Bila kita ada penyakit yang disebarkan melalui unta kan. Secara kesimpulannya, apa saya nak cakap kan, kita ada paling meminat lagi. Pertama kali kita kena pastikan badan kita sehat walafiat. Jangan kita ada luka, kalau luka memberi ruang untuk kuman masuk. Yang kedua, jaga kebersihan mulut kita. Sebab itu kita digalakkan bersuh gigi. Kalau tak nak bersuh gigi itu boleh bersuh gigi, pakai dental floss, bersihkan gigi. Itu semua yang disuruh oleh agama. Lepas makan, bersih gigi dan sebagainya. Lepas tu, hidung jaga, point of entry jaga. Lepas tu, saya kata tadi kita kena jaga kesihatan keseluruhan dengan mengambil makanan yang pasti halal. 2-3 hari ini ada kenyataan daripada Kementerian Kesihatan menarik balik. Kita tak makan ya. Pasal mahal. Aiskrim Häagen-Dazs. Biasa dengar kan aiskrim Häagen-Dazs. Kita biasa aiskrim Magnolia, aiskrim potong, aiskrim Malaysia itu makanan yang itu mahal. Kenapa? Karena dia dikesan mengandungi satu bahan. Saya lupa nama EPO ke ETO lah. It's a epoxy. Kita panggil dia karsinogenik. Karsinogenik ni istilah maksudnya dia berkemampuan merangsang sel badan kita bertukar jadi kanser. Tukar jadi kanser. Jadi monster. So dah ditarik balik. Mesej saya adalah
benda-benda yang tak payah bela. Kita cakap tadi, kadang-kadang orang bukan Islam yang orientalis ni dia kilas kita melalui makanan. Misalnya kita biasa makan dulu tiramisu, cake. Biasa dengar ada tiramisu. Majority tiramisu dulu dia menggunakan wine. Majority sekarang adalah mungkin pada orang Islam dah buat, kita tukar lah benda lain. Lepas tu kita orang orientalis. Istilah bacon itu sebenarnya babi. Tapi kita pergi ke hotel ada beef bacon. Sehingga kita tak rasa geli, saya ada kata beef depan dia. Slowly digunakan. Lepas tu kita pernah tahu tak biskut tiger. Ada kan biskut tiger? Yang sama dengan tiger apa dia? Tiger beer. Kalau budak-budak fikir kalau biskut tiger makan cecah dengan tiger beer jadi tiger. Because dia misleading. Dia meracuni fikiran. Sebab tu masa saya dalam majlis sebelum Islam, saya minta bagi nasihat betul yakin semua istilah-istilah yang mengelirukan ni hendaklah dinyahkan. So kita kena letakkan. Sebab dalam perlembagaan pasal 3, Islam adalah agama persekutuan. Itu panjang, saya suka kupas tajuk ni seperti apa kes berlaku antara Atikur Rahman dengan sekolah di Seremban yang pakai serban. Lepas tu kes itu panjang sehingga akhirnya pentafsiran daripada yang Arif Datuk Muhammad Nur Abdullah tentang maksud Islam sebagai agama persekutuan pasal 3. Itu penting. Kalau boleh search dalam internet, cari kes itu Atikur Rahman lawan Gauman. Itu ada kita panggil dia penghakiman yang dibuat oleh yang Arif Muhammad Nur Abdullah, bawa sampai ke Mahkamah Rayuan yang hakim-hakim itu semua bersetuju, termasuk Ram Kapal Gopal apa yang bukan Islam pun dia bersetuju dengan tafsiran yang dibuat oleh yang Arif Muhammad Nur Abdullah. Ayah orang dikaitkan sebagai hakim Mahkamah Persekutuan. Dia selalu bercerita tentang isu-isu ni kalau tengok dalam internet sebenarnya. Saya nak katakan tadi bahawa kita kena berhati-hati dengan makanan kepada anak-anak kita. Because we are what we eat. Dulu sudah cerita bagaimana kajian yang dibuat oleh Abdul Allah Al-Maududi ke atas sekumpulan orang yang memang makanan utamanya babi. Satu lagi makanan utamanya kambing. Sifat yang dilahirkan akibat makanan itu, saya rasa sudah cerita lah masa tazkirah saya pertama. Itu karena detail nanti kita minum dekat kedai sebelah saya cerita lah tu. Okay, saya rasa satu banyak lagi. Cuma saya punya rayuan adalah kita jaga diri kita, sayangi diri kita, sayangi keluarga kita seperti kita menyayangi diri kita. Sayangi saudara mara kita, jiran tetangga kita seperti kita sayangi diri kita. Jaga kebersihan rumah kita, halaman kita dan halaman jiran-jiran kita. Karena kebersihan itu mesti menyeluruh supaya tidak berlaku kontaminasi pada diri kita, ya. Jadi harap-harapnya ada sedikit manfaat daripada apa yang saya bincangkan tadi. Fokusnya adalah untuk penjagaan diri daripada penyakit-penyakit airborne ataupun disebarkan melalui udara. Allahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.